Arena politik kekal hangat seperti biasa. Tetapi retorika politik tidak akan menghilangkan masalah yang dihadapi oleh rakyat setiap hari secara ajaibnya. Isu kos sara hidup, pengangguran, pendapatan yang tidak memadai dan banyak lagi. Setakat Februari tahun ini, Malaysia mempunyai 777,500 orang penganggur. Kadar pengangguran adalah 4.5% tahun lepas, tertinggi sejak 1993. Gaji median RM2,442 pada 2019 meningkat kira-kira RM130 saja berbanding tahun sebelumnya. Jadi bagi graduan dan anak muda, selesai sahaja bergraduasi, mereka masuk ke dalam alam kerjaan yang lebih mencabar daripada mana-mana tempoh mungkin dalam 20 tahun yang lepas. Jadi hari ini, Dialog 3 Penjuru mahu berehat seketika daripada berbincang isu politik dan kami mahu berbincang berkenaan dengan apa yang lebih penting. Dilema graduan dan anak muda. Ilmu tinggi tetapi tiada kerja. Hari ini saya berbesar hati kerana saya disertai oleh 3 orang tokoh muda politik yang sangat prominent dalam arena politik negara dan mereka inilah saya percaya wajah dalam masa depan dan malah masa kini arena politik Malaysia. Tetapi hari ini 3 sosok ini kita tidak akan bincangkan banyak berkenaan dengan politik kerana rakyat sudah pemuak dengan isu-isu politik yang kita dengar tidak berkesudahan sejak beberapa bulan lepas, malah sejak lebih setahun yang lepas. Hari ini kita nak fokus kepada isu yang betul-betul membelenggu rakyat, masalah-masalah harian yang mereka hadapi setiap hari. Saya mahu terus sahaja memperkenalkan YB Nurul Izzah Anwar, Ahli Parlimen Pematang PAUH, Saudara Syahril Hamdan adalah Ketua Penerangan UMNO Malaysia dan YB Khairul Nizam Khairuddin adalah Ketua Pemuda PAS dan juga Perikatan Nasional. Selamat datang semua. Terima kasih. Saya mahu mula dengan ladies first lah. Bunga di dalam kalangan 3 kumbang ni, YB Nurul Izzah. Masalah-masalah yang kita sebut awal tadi, kadar pengangguran yang masih lagi agak tinggi, kita faham itu antaranya adalah kerana COVID-19. Pendapatan yang juga tidak memadai selaras dengan peningkatan kos sara hidup. Tak adil untuk kita mengatakan kerajaan tidak cuba untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Banyak program sudah pun diusahakan termasuk dalam Belanjawan 2021, ada subsidi upah, program jana kerja dan sebagainya. Tapi mengapa setelah sekian lama, malah jauh daripada sebelum COVID pun sehingga sekarang, kita masih lagi berada di sini. Situasi sebegini khasnya untuk graduan dan anak muda. Terima kasih Saudara Lukman. Kita juga hargai kehadiran Saudara Syahril, Senator Khairil. Kerana pada saya isu ni isu yang sangat mengesankan. Saya merupakan graduan jurutera satu ketika dahulu. Tapi isunya bila melihat kepada secara sistemik, masalah yang kita hadapi adalah sejak 2000 hingga 2019, perwujudan kerja berkemahiran tinggi jatuh daripada dekad sebelumnya ke tangga 27%. Banding dengan 51%. Maksudnya daripada semua jawatan baru yang diwujudkan dalam sistem buruh Malaysia, hanya 27% dikhaskan untuk graduan. Jadi kalau nak kata tidak ada masalah sistemik, kita menafikan hakikat sebenar. Maka pada saya daripada laporan ekonomi yang dibentangkan semasa Parlimen dibuka 2020-2019, ada satu bab khas tentang ketidakpadanan ini, tak cukupnya daripada sama ada sektor swasta, kerja-kerja untuk memenuhi keperluan graduan di Malaysia, menjadikan ianya sesuatu yang harus diambil dengan serius. Jadi bukan cakap pasal gaji pun, kalau kerja tak ada, sudah tentu mereka secara automatik akan bekerja dalam bidang bawah daripada kelayakan mereka. Underemployment akan menjadi hakikat yang terpaksa mereka hadapi. Ini membawa kepada soalan saya yang seterusnya kerana ini adalah sesuatu yang kita sudah sebut sejak sekian lama, iaitu ketidakpadanan antara bekalan dan permintaan. Iaitu mungkin universiti tempatan tidak menghasilkan pelajar yang sesuai ataupun sepadan dengan apa yang industri mahukan. Adakah YB setuju dengan kenyataan ini? IPTS itu tak menghasilkan graduan yang cukup berkemahiran, selaras dengan keperluan industri yang sekarang kita bercakap dengan IR 4.0 dan sebagainya. Saya rasa soalan tu agak loaded. Macam kita mengandaikan semuanya salah di pihak universiti. Pada saya, kalau nak pastikan ada gandingan sinergi antara apa yang dimahukan oleh market, oleh syarikat industri, kenapa tak ada sektor
yang berinovatif yang dibangunkan secara menyeluruh dari dekad sebelum. Kerana kerja yang berkemahiran tinggi pun tak ada, nak salahkan universiti macam mana? Jadi walaupun saya terimalah kita kena ada universiti kurikulumnya lebih bersifat memenuhi apa yang dimahukan oleh IR 4.0. Sekarang nak bangunkan vaksin sendiri, nak tak nak kena mula sekarang kan? Do you have enough data technologists, virologists? Tapi mahu tidak mahu, bila ruang pekerjaan pun, tawaran pun tak ada, bagaimana kita nak salahkan hanya universiti? So pada saya itu satu, keduanya adalah kurangnya percambahan dari segi sektor. Our economy is quite limited in scope. Jadi ia bukan sesuatu yang mudah, tapi pada saya tak bolehlah kita hanya lihat kepada satu skop sahaja, iaitu universiti tak melakukan sebaik mungkin. Gandingan itu juga harus wujud. Isunya bukan sahaja graduan dan anak muda yang memasuki pasaran kerja, tapi mereka yang sudah pun bekerja sekarang kini amat terkesan dengan pandemik COVID-19, PKP. Ramai yang hilang kerja, ramai yang pendapatan mereka terkesan dengan begitu teruk, ramai yang laid off dan sebagainya. Saudara Syahril, baru-baru ini, tahun lepas tak silap saya, ada memperkenalkan satu idea skim jaminan pekerjaan. Apa idea dan konsep skim jaminan pekerjaan ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudara Luqman dan kedua-dua rakan-rakan panel. Skim jaminan pekerjaan ini secara ringkasnya, dan saya cuba olah sebentar lagi. Seperti namanya, seperti istilahnya, menjamin pekerjaan. Bermakna ia satu cadangan intervensi di mana kita mengubah andaian kita. Andaian kita selama ini adalah pekerjaan ini hanya perlu dijana dan wajar dijana oleh sektor swasta. Dan YB Nurul tadi pun dah panjang lebar dan saya bersetuju banyak yang beliau sebut tentang masalah-masalah sistemik yang wujud dalam ekonomi negara kita. Of course, mesti ada intervention lain untuk menyelesaikan hakikat bahawa sekarang ni hanya lebih kurang suku daripada pekerjaan yang wujud, yang tumbuh adalah pekerjaan kemahiran tinggi. That's a problem. Jaminan pekerjaan tak akan selesaikan benda itu overnight. Tetapi sambil kita nak merombak struktur ekonomi kita, saya juga mengajak Malaysia, mengajak kerajaan dan mengajak institusi politik itu sendiri melihat barangkali ada satu cara yang lebih radikal untuk kita selesaikan masalah pengangguran, masalah kadar gaji yang rendah, masalah pekerjaan berkemahiran tinggi ni tak cukup. Kita menangani ketiga-tiganya dengan skim jaminan pekerjaan. Kalau dibenarkan 30 saat, saya cuba terangkan. Maknanya, kerajaan mewujudkan pekerjaan yang mana rakyat Malaysia yang tak dapat kerja dalam sektor swasta boleh masuk bekerja dalam skim ini. Skim ini fundingnya, semua fundingnya must come from kerajaan persekutuan. Kerajaan persekutuan sahaja yang ada kemampuan tersebut. Tetapi perlu dilaksanakan oleh kerajaan-kerajaan negeri, PBT-PBT yang akan identify kerja apa yang diperlukan dalam kawasan masing-masing. Dalam pekerjaan-pekerjaan yang ditawarkan itu, perlu juga wujud pekerjaan berkemahiran tinggi. Tadi YB Nurul sentuh keadaan vaksin sekarang, kita Malaysia baru sekarang ni sedar, alamak, bila kita tak ada R&D yang cukup daripada public sector, kita terpaksa bergantung pada Oxford, bergantung pada China, bergantung pada Amerika Syarikat. Jadi perlu ada juga jaminan pekerjaan yang berkemahiran tinggi, bukan hanya short term low skill jobs. Itu masalah kedua selesai, ataupun tak selesailah tapi ditangani. Masalah ketiga soal gaji. Salah satu lagi kaedah selain meletakkan gaji minima, which saya setuju secara asasnya meningkatkan, adalah skim jaminan pekerjaan ini juga meletakkan gaji yang bermaruah. Contoh, kalau kita duduk di Pasir Putih, kita letakkan satu slot pekerjaan bawah jaminan pekerjaan ni, gajinya katakanlah RM2,000 untuk kita berikan peluang-peluang pekerjaan yang dilaksanakan oleh PBT di situ. RM2,000. Dengan automatiknya, syarikat-syarikat swasta di keliling itu perlu bersaing dengan kadar gaji RM2,000. Kalau tidak, kalau saya seorang penganggur atau seorang anak muda, better saya pergi kepada jaminan pekerjaan daripada saya kerja dalam mana-mana syarikat SME atau IKS. Mungkin 2,000 lah, mungkin lebih sesuai diletakkan 1,500, mungkin 1,800. Tapi poin dia adalah tanpa mewajibkan gaji minima secara perundangan, dengan skim jaminan pekerjaan saya i.e. kerajaan, meletakkan satu tahap yang mana sektor swasta kena compete with me on which are the salary levels yang boleh menarik penganggur ataupun anak muda untuk bekerja dengan sektor swasta. Jadi secara
komprehensifnya tiga-tiga cabaran asas, unemployment, underemployment, i.e. gaji rendah dan juga kemahiran tinggi boleh ditangani melalui skim jaminan pekerjaan. Bagaimana kita nak membiayai program ini? Pembiayaan, first kita kena tahu angka tu. Angka kalau saya congak-congak biasalah, kita kadang-kadang tak perlu terlalu teknikal. If you assume setiap pekerjaan kita slotkan, ni saya bagi angka yang tinggi sikit, katakanlah RM3,000. Maknanya gaji campur dengan kos admin dan sebagainya lah, 3,000 per head. You have 800,000 unemployed sekarang ni. Maksimum kita harapkanlah takkan lebih 800,000. If you count that, 3,000 a month times 800,000 times 12 months is 28.8 billion. Bukan kecil, besar. But saya tak kata kita kena letak 800,000. Why don't we start dengan 200,000 dulu? Every year kita tambah 200 sampai kita cecah 800, itu pun tak sampai 30 bilion kalau saya slotkan RM3,000 satu kepala. Our budget is 300 billion. Takkanlah to solve unemployment, you can't portion out 10% of your annual budget to solve this problem. Dan ini adalah bagi saya satu, bukan magic bullet, tetapi satu kaedah untuk kita melihat dengan kanta yang baru. Kenapa tidak kerajaan menggunakan kuasa kewangan yang ada? Sebab apa ya, Saudara Luqman? Sekarang ni pun kerajaan belanja banyak untuk unemployment. Unemployment is not free. Kadang-kadang orang ingat, 30 billion, how are we going to find this 30 billion? Think of the 15 billion yang kita dah belanja untuk subsidi upah. Think of the 12 billion or however many billion kita belanja untuk BRIM, BSH, BPN, semua ni pengangguran. Think of how much money that JKM spends. Bukan semua peruntukan JKM adalah untuk penganggur lah, tapi ada kaitan dengan pengangguran. Think of how much we spend in the justice system, untuk polis yang ada kena-mengena dengan jenayah yang correlated kepada pengangguran. Jadi kita juga kena buka kerangka minda kita supaya tidak melihat bahawa penyelesaian pengangguran dengan intervensi kerajaan ini adalah satu perbelanjaan baru mutlak. Ia bukan mutlak semua baru, tapi sebenarnya mengalihkan perbelanjaan daripada after the problem to before the problem. Saudara-saudara sebahagian daripada UMNO dan UMNO sebahagian daripada kabinet, adakah saudara-saudara pernah membawa idea ini dalam dialog bersama dengan kerajaan dan apa respon yang diperolehi? Saya pernah mengutarakan dalam mesyuarat tertutup, saya bukan sebahagian daripada kerajaan. UMNO sebahagian dalam UMNO saya pernah bawa, dan saya pun dalam siri jelajah sambung yang tergendala bila mana saya nak cuba mengajak anak-anak muda tak kira mana-mana parti untuk lebih banyak berbahas soal polisi dasar supaya kita tak bergaduh sepanjang hari antara parti politik. Dan saya cuba bawa ni, dan saya rasa semua pimpinan politik bolehlah pertimbangkan, sebab saya rasa perkara ni perlu cross ataupun bipartisan support, sebab ia mengubah cara pemikiran ekonomi kita. Kalau kita masih dalam kaedah konvensional, siapa perintah pun takkan buat perkara ni. Okey. Saya ingin beralih kepada YB Khairy, dan saya mungkin akan sebut sesuatu yang banyak diapungkan di media sosial, tapi mungkin akan membuatkan ramai orang mungkin marah kepada saya. Ini adalah statement yang selalu diapungkan di media sosial, mengatakan mungkin YB Izzah tak setuju, tapi kerja itu ada tapi anak muda terlalu memilih. Itu apa yang setengah kelompok mengatakanlah di luar sana. Respon YB Khairy kepada itu, adakah YB merasakan bahawa anak muda ini memilih dalam suasana pandemik di mana mereka tidak boleh memilih? Baik, untuk anak muda, saya duduk di dalam industri oil and gas. Barangkali itu kekuatan saya untuk saya bicarakan tentang apakah anak muda ini memilih kerja ataupun tidak. Kerana industri saya ini adalah industri yang boleh kita katakan kotor, boleh kita katakan amat berat berbanding dengan industri-industri yang lain. Tapi pendapatan tinggi. InsyaAllah. Kalau kita lihat, kalau Tuan Luqman ada peluang untuk pergi ke offshore sebagai satu contoh, kebanyakan kerja-kerja yang berat ini diisi oleh anak-anak muda Melayu. Ya? Ada yang sampai duduk di dalam kapal selama 2 bulan tak balik. Di kapal untuk serve kepada kru di offshore. Ada di antara mereka yang 2 minggu kerja, 2 minggu cuti dengan risiko hidrokarbon ataupun oil and gas. Definitely kerja ini adalah kerja yang melibatkan risiko yang tinggi. Tapi saya lihat rata-rata daripada pekerja-pekerjanya pada anak muda. Dan anak muda ini bukannya datang daripada peringkat Menara Gading. Mereka juga daripada kalangan belia yang berada di kampung, yang mendapat pendidikan daripada vocational, TVET dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita nak katakan anak muda itu memilih kerja, tidaklah sempurna saya boleh katakan tidak. Sebab mungkin di sana ada juga anak muda yang memilih kerana peluang mereka dari sudut pelajaran mereka itu, apa yang mereka graduate selama 5 tahun dia struggle untuk belajar.
And yet tiba-tiba dia dapat pekerjaan yang tidak selari, mismatch dengan apa yang dipelajari. Definitely ada di antara mereka yang akan ada resistance. Kita jangan nafikan. Sebab itu pada saya, kalau ada anak muda yang memilih kerja, kalaupun ada, kita kena lihat apakah root cause yang menyebabkan mereka memilih kerja. Adapun yang demikian, saya mengambil pendekatan, ini bukan populis. Pada saya, anak muda di Malaysia boleh bekerja dalam bidang-bidang ini, tidak memilih. Cuma kita perlu memberikan ekosistem ataupun memberikan venue kepada mereka untuk mereka apply apa yang mereka belajar di peringkat universiti. Tapi adakah mereka perlu bertolak ansur dengan some of the demands melihat kepada persekitaran pasca pandemik sekarang di mana ekonomi dan peluang begitu tertekan? Itu adalah situasi di dalam, mungkin kita kata dalam persekitaran yang ideal, tetapi sewaktu pandemik ini kita sudah tahu peluang pekerjaan semakin berkurangan, peluang ekonomi juga semakin sempit. Adakah adil untuk kita meminta anak muda dan graduan letak dahulu tepi apa yang mereka mahukan secara ideal dan ambil dulu peluang yang ada untuk sara hidup sementara keadaan bertambah baik? Saya setuju dengan apa yang dinyatakan oleh Saudara Luman sebentar tadi. Sebab itu di peringkat kerajaan pun kita ada MyStep, kan? Program yang di mana dia panggil short term employment punya program. Yang di mana mereka bekerja dalam jangka masa 6 bulan ke setahun untuk sekurang-kurangnya mengisi masa mereka sebelum ekonomi kita semakin pulih. Sebab itu, kalau di peringkat, kita eksperimen benda ini di peringkat pemuda PAS. Yang di mana untuk pengetahuan Luqman, kita di bawah PAS kita ada entiti pendidikan kita. Kita ada PASTI, SRITI and SMITI. Kita ada sekolah prasekolah, primary dengan secondary school. Dan kita ambil graduan-graduan yang bekerja. Dan surprisingly, ada di kalangan mereka yang ada PhD menjadi guru. Yang gaji mereka tak banyak. Ada di kalangan mereka yang datang master, peringkat sarjana, juga apply for bekerja. Dan kita tahu dah, kita bagi kontrak selama 2 tahunnya. Sebab kita tahu, waktu sekarang waktu susah, fill your time dengan kerja, struggle dulu tak apa, dapatkan pengalaman. Sebab untuk pengetahuan Luqman juga rakan-rakan lain, laporan daripada Malaysian Employee Federation, ada 2 faktor besar kenapa ketidakboleh pasaran graduan. Satu faktornya ialah kerana kurangnya soft skill. Dia kurang decision making skills, dia kurangnya communication skills, dia kurang negotiation skills, dia tak ada pengalaman. Yang kedua, definitely English proficiency lah, boleh bercakap bahasa Inggeris. Jadi, dengan adanya mana-mana peluang pekerjaan, termasuk gig ekonomi, kan? Gig ekonomi juga sebenarnya mengisi masa untuk mereka muamalat ataupun collaborate dengan clients. Yang di mana di situlah datangnya disiplin, datangnya art of communication. Yang sebenarnya inilah masa yang saya boleh katakan internship, quote unquote, selama 6 bulan ke setahun sebelum mereka mendapat pekerjaan yang selari dengan apa yang mereka pelajari. Keboleh pasaran graduan itu adalah topik yang sangat menarik. Ya. Marketability, itu kita akan bincangkan selepas ini. Kita berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Tadi sebelum berehat kita cakap berkenaan, kita habiskan dengan isu marketability ataupun keboleh pasaran graduan. Saya tahu YB Izzah ada sebut berkenaan dengan bukan saja kita perlu salahkan mungkin universiti-universiti silibus mereka tidak up to date, tapi kita juga perlu lihat kepada sama ada cukup kerja ataupun tidak in the first place diwujudkan di dalam pasaran pekerjaan. Tapi secara umumnya adakah graduan kita ini marketable, YB? Saya fikir kita kena pergi kepada program-program di peringkat universiti dan melihat kepada apa yang disebut oleh Saudara Luqman tadi, keboleh pasaran. Bank Dunia ada mengeluarkan laporan 2010. Adakah kita mengambil tindakan mengikut saranan yang dibawa pada tahun tersebut? Jadi kadang-kadang saya rasa macam deja vu. Kita bercakap tentang perkara yang sama tapi mungkin kita memerlukan sedikit input dan cadangan yang lebih radikal. Kerana sekarang pun kita berhadapan dengan pandemik dan memang keadaan jauh lebih buruk, keboleh pasaran sangat terkesan. Graduan kalau tahun lepas dapat gaji pun bawah gaji minima, ya, antara 1,100 hingga 1,500. Itu antara purata yang mereka dapat. Ya. Jadi tentunya ia sesuatu yang sangat menekan. Kalau pun mereka tak mau pilih, they can consider it as industrial training. Tak boleh kita nafikan mereka termasuk dan dari golongan the lost generation. Bila tak belajar satu hal dan kalau kita terbelakang, kira tahun ni tak bekerja dalam sektor tertentu, mobiliti sosial kita akan terkesan.
daya kita boleh naik pangkat banding dengan kawan-kawan kita yang dah bekerja, mungkin ada jawatan yang terjamin, memang akan terkesan. Jadi pada saya nampak sekarang ini kalau nak melihat dengan kacamata yang sangat jelas, kita kena rangkumkan apa sebenarnya program-program dan rank mereka mengikut keperluan dan kepadanan dengan industri. Semasa saya memegang jawatan pengerusi jawatan kuasa TVET, pemerkasaan TVET, saya sarankan dan saya hasilkan rang undang-undang Suruhanjaya TVET. Kenapa? Kita ada 5 kementerian jaga TVET, 7 agensi. Dengan begitu banyak pertindanan, susah untuk kita lihat secara kolektif dan komprehensif apa sebenarnya yang boleh dimuatkan mengikut program TVET masing-masing. Perkara yang sama juga harus kita lakukan bagi peringkat pemegang ijazah. Itu pada hemat saya. Because you're looking in blind. Maksudnya kita bercakap sekarang dia okeylah ada nama-nama aggregate macroeconomic numbers. Tapi bila nak mengatakan selepas pandemik ini apakah perkembangan ekonomi dalam suku pertama 2022 ya menjelang herd immunity insya-Allah dan sebagainya. Jadi semua ini memerlukan satu gandingan dan kerjasama merentasi kementerian dan juga agensi dan saya tak nampak perkara ini berlaku secara efektif. Lebih-lebih lagi dengan penutupan universiti, ini masa terbaik untuk menyusun program-program di peringkat universiti, the top tier, the lowest tier. Dan bukan untuk mengatakan, kita kadang-kadang terlalu fixated dengan numbers. Kalau rasa universiti kita hebat, kita rasa gah. Tapi sebenarnya, before you get better, you need to address and understand your key weaknesses. Dan kalau tak ada kaitan dan kebolehpasaran itu kita tangani dengan melihat kepada apa yang kita lakukan dalam 6 bulan atau setahun yang mendatang. Oil and gas sector, saya sudahi dengan poin ini ya. Saya fikir nak tak nak ambil kira juga keadaan mental mereka yang terpaksa duduk offshore selama 2 bulan. Tak boleh balik. Jadi bila kita bercakap tentang the new generation, ya nak undi 18 untuk anak muda, kita kena ingat dan lihat kepada bukan saja mereka bekerja tapi dari segi kerjaya yang bermaruah, kehidupan yang berkualiti dan seimbang. Jadi saya berharap peluang ini dimanfaatkan sebaik mungkin oleh kerajaan yang ada. Sebelum saya pergi kepada Syahrir dengan YB Khairil, saya nak gunakan kesempatan ini. Apa mesej YB kepada graduan TVET di luar sana? Kerana ada antara mereka yang masih merasakan jika saya masuk TVET ni seolah saya sudah gagal dari segi akademik, saya jatuh ke second choice. What do you say to them? No. Saya kerana itu daripada peringkat awal sejak kerajaan PH dan kerajaan PN, saya berikan rang undang-undang tersebut kerana rang undang-undang itu akan menempatkan kesemua program TVET, tak kira kementerian mana pun, kepada satu suruhanjaya dan mengawal akreditasi. Akreditasi sekarang bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran, di bawah Kementerian Sumber Manusia. Takkan agensi tersebut mampu untuk mengarahkan kementerian lain? Dan menerusi suruhanjaya ini, barulah kita boleh upskill. Kalau di Jerman, mereka sampai level 6. Maksudnya nak welding pun, dia tak fikir gok gali. Dia sampai ke peringkat atasan. Dia menghormati. Kalau jadi engineer, tak boleh weld pun. I mean, pada saya kita kena... Okay, well, I tried a bit. I wasn't very good at it. Okay, but kemahiran tinggi. If you have a master's in welding, can you imagine? Jadi pada saya bila kita tengok scope, dia tak boleh academically oriented. Please respect the industry. So to TVET graduates, insya-Allah the future is yours. Okay, Saudara Syahrir, kita dah bincang kenaan dengan sama ada graduan kita ini terlampau memilih ataupun tidak. Kita dah mendengar perspektif kedua-dua belah. Kita perlu ambil kira dan kita perlu hormat graduan dan anak muda di luar sana. Mereka menuntut dan belajar satu-satu jurusan itu dengan jangkaan mereka akan mungkin sedikit sebanyak more or less bekerja untuk mengaplikasikan apa yang mereka sudah belajar. Itu adalah adil. Pada masa yang sama mereka juga ingin pendapatan yang cukup untuk hidup mungkin dengan selesa ataupun dengan comfortable enough walaupun tidak mewah. Tapi pada masa yang sama kita juga perlu ambil kira situasi pandemik sekarang, keadaan ekonomi sangatlah tidak menentu, lemah, peluang semakin sedikit dan tertekan situasinya. Jadi di mana keseimbangannya? Bagaimana seorang graduan itu memilih sedikit untuk berlaku adil kepada diri dia tapi tidak terlampau memilih melihat kepada keadaan sekarang. Soalan tu bahaya. Sebab apa tau? Sebab soalan bila minta nasihat orang politik, minta orang politik bagi nasihat kepada rakyat macam mana nak hidup,
Itu bahaya. Tapi Syahrir ada pengalaman sikit kerja di korporat dan sebagainya. Jadi kita nak pick your brain sedikit lah mengikut pengalaman. Yes, but bukan hanya sebab yang saya sebut dalam mukadimah jawapan tadi. Tapi lebih penting saya rasa kita kena lihat dan mengutamakan, meletakkan keutamaan apa masalah sebenar. Bila Saudara Luqman tanya tadi pada YB Nurul, tanya pada YB Hairil tentang sama ada pekerja memilih, sama ada masalahnya adalah supply of the labour itself, iaitu kualiti graduan. Kita meletakkan masalah tu kepada rakyat. Ya. Mungkin ada sedikit kebenaran, perlu ada penambahbaikan dari segi kebolehpasaran, kemahiran insaniah dan sebagainya. Semua saya setuju. Tapi the main problem is there's not enough jobs. And there's not enough high quality jobs. What do you want them to do? Correct. Jadi hakikatnya datanya adalah lebih ramai yang menganggur daripada job openings. Hakikatnya adalah gaji graduan menurun. Kalau kawan kita dalam MEF, confirm dia akan cakap masalah dia adalah kebolehpasaran sebab dia MEF. Bagaimana dengan majikan mengatakan bahawa kami nak mengambil pekerja tapi tak ada pekerja yang cukup bagus. Tak ada cukup yang cukup bagus. Saya nak sebut, bukanlah saya tak setuju dengan semua poin mereka. Saya setuju, saya pun pernah menjadi sebahagian daripada majikan. Tapi ini masalah sistem kapitalisme. Yes. Ya. Tak adalah saya nak cakap saya socialist ke apa benda kan sangat kan. Kita center lah. Kita Moderate. center left sikit lah bila datang ekonomi. Moderate lah. Faham lah kan. Poin dia adalah sistem kapitalisme. Sektor swasta, kerja dia bukan nak menyelesaikan pengangguran. Yep. Kerja dia, tugas dia adalah meningkatkan ataupun memaksimalkan profitability. Kita punya year one economics pun ajar macam tu, maximizing profitability. Tapi adakah itu zero sum game untuk maximize profitability dan menyelesaikan pengangguran? They make it such. Correct. The fact that there's persistent unemployment, COVID ke tak ada COVID ke, akan sentiasa ada pengangguran. Sebab kalau you rely on private sector untuk wujudkan jobs, meningkatkan gaji, mereka takkan buat. Sebab tu kita kena letak gaji minimum. Sebab tu satu dunia cakap pasal gaji minimum. Kalau kita percaya pada sistem kapitalisme, tak payah letak pun gaji minimum. Kononnya pasaran tu will clear. And then gaji akan naik. Productivity naik. Kalau tengok MPC punya laporan. Yes. Productivity tu naik setiap tahun. Tapi tak disusuli ataupun tak digandingkan dengan kenaikan gaji. Bermakna there is something broken dalam sistem kita yang mana perlu intervensi kerajaan. Jadi bagi saya, sama ada perlu ada penambahbaikan dari sistem pendidikan, universiti, kebolehpasaran, yes, tapi prioritize kita punya intervention. Intervention is a system itself. Jadi sebab itu kalau bercakap tentang caring economy, YB Nurul sebut tadi, itulah sebabnya saya rasa jaminan pekerjaan juga boleh membantu. Kalau kita mewujudkan pekerjaan-pekerjaan yang sektor swasta tak akan buat. Contohnya, kita wujudkan kekosongan untuk penjaga mereka-mereka yang sakit di rumah. Saya pernah sebut dalam rasanya awal ni juga kan. Yep. Sekarang ni kalau saya T20 ataupun saya T5, kalau nauzubillah seorang dari ahli keluarga saya stroke, saya boleh bayar private nurse untuk datang jaga hari-hari. Kalau saya B40 tak ada chance Luqman, saya kena berhenti kerja, saya kena jaga mak ayah saya ataupun siapa-siapa yang sakit. So what's happening? Sebab tak ada sebarang peruntukan untuk satu sistem di mana ekonomi itu menjadi lebih prihatin. Bayangkan kalau saya duduk dalam satu kawasan, saya jaga jiran tetangga saya. Ada training dan mestilah ada syarat semua tu. Tapi itu dijadikan satu pekerjaan. Jadi sekali lagi kita selesaikan satu masalah di mana sektor swasta dan sistem kapitalisme tu takkan buat. Okey, Syahrir dah bawa saya kepada soalan yang seterusnya. Saya nak tujukan kepada YB Khairil. Sektor swasta. Kita faham bahawa kerajaan keupayaan kewangan mereka agak terhad. Baik dalam pemerintahan Perikatan Nasional maupun Pakatan Harapan sebelum ini, sedikit sebanyak keupayaan kewangan kerajaan terhad dan mereka, saya ingin percaya, telah melakukan segala yang mungkin dalam keupayaan kewangan yang terhad itu untuk mewujudkan sebanyak mungkin pekerjaan, meningkatkan gaji kepada paras yang setinggi yang boleh mengikut apa yang kerajaan mampu. Tapi sektor swasta keupayaan kewangannya sangat tinggi. Kita lihat sahaja di MNC, untung berbilion setahun, gaji kepimpinan tertinggi beratus kali ganda dengan pekerja di peringkat bawahan. Jadi apabila kita bercakap berkenaan dengan nak meningkatkan gaji, kita tak cakap cukup banyak berkenaan dengan sektor swasta, peranan mereka untuk meningkatkan gaji. Adakah kerajaan perlu lebih tegas dalam cara mungkin memperkenalkan undang-undang untuk memaksa sektor swasta meningkatkan gaji selaras dengan kemampuan mereka kerana mereka mampu? Baik. Saya nak tambah sikit apa yang YB Izzah cakap tadi. Golongan TVET, sebenarnya mereka ni golongan yang kaya. Sebab dalam era pandemik ni, orang akan pergi kepada kerja yang bersifat dirty your hand. Saya setuju dengan apa yang YB Izzah cakap tadi. Kebanyakan engineers ni, biasanya mereka ni sign dokumen.
Review Adalah and sign macam tu, document. kan? Kebanyakan. Ini dua engineer yang kita ada di sini. Oh, janganlah. Tapi kalau kita bawa kepada masalah teknikal macam electronics for instance, kadang-kadang yang boleh selesaikan adalah golongan technicians yang mereka ini mendapat pendidikan di peringkat diploma. Jadi sebab itu pada saya, untuk golongan TVET ini masa depan mereka cerah. Tinggal lagi mereka mesti dialirkan pada peluang-peluang yang sepatutnya seperti yang kita nyatakan tadi. Okay. Baik, tentang sektor swasta ni, ya, saya amat bersetuju. Kita memerlukan political will untuk kita memaksa quote-unquote kepada sektor swasta ini untuk memberikan gaji yang sepatut dan sewajarnya dan berteraskan kepada keuntungan yang mereka dapat. Kalau kita tengok, di antara idea yang kami cuba bawa ialah berkenaan dengan kalau kita tak mampu untuk mewujudkan satu rang undang-undang ataupun memaksa kerana kita takut pelabur akan lari, for instance, ya, kenapa tidak kita wujudkan insentif-insentif contohnya macam CSR? Bagaimana kita boleh rapatkan golongan industri ini dengan peringkat universiti? Tadi kita bicara tentang kebolehpasaran graduan. Saya nampak, pada pendapat saya, di antara sebab kenapa graduan itu tidak mempunyai kebolehpasaran kerana mereka tidak mempunyai skill yang sepatutnya. Kalau kita boleh memberikan tax insentif kepada mana-mana swasta yang boleh collaborate dengan peringkat universiti, dan alhamdulillah di bawah Kementerian Pengajian Tinggi, di bawah Menteri Datuk Seri Nuraini, di bawah Barisan Nasional UMNO, saya dimaklumkan ada inisiatif yang dilaksanakan. Di antaranya ialah golongan industri menjadi ikon di peringkat universiti. Saya ambil contoh Universiti Malaysia Terengganu, Tan Sri Syamsul Azhar Abbas menjadi pengurusi lembaga pengarah. Dan dia membawa brain ataupun idea pengalaman beliau di peringkat industri kepada student di UMT. Bagaimana hala tuju ini dibawa supaya mereka boleh menjadi lebih marketable di pasaran. Sebab itu, pada saya, selain daripada political will, insentif-insentif dan juga gerak kerja CSR sebegini sepatutnya dilaksanakan untuk membolehkan mereka ini diberikan ruang, masa dan tempat untuk mereka internship. Saya di peringkat Universiti Petronas, pengalaman saya di Petronas, kita ada 8 bulan internship program. Kebanyakan universiti lain 3 bulan. Baik, isunya ialah pihak swasta ni kalau dia ambil kita lama, satunya dia panggil kita cheap labour. Sebab dengan ambil kita yang standardnya sama macam engineer tapi bayar 600, 700. Ya? Tapi soalan saya, apakah ada insentif daripada kerajaan untuk membantu mana-mana swasta yang kurang pendapatan untuk ambil cheap labour dan competent, cheap and competent labour ni untuk internship lebih lama supaya mereka ini boleh memberikan produktiviti yang lebih tinggi. Satu, keduanya mempunyai pengalaman pekerjaan yang lebih. Sebab dengan mempunyai pengalaman kerja yang lebih, maka mereka akan lebih marketable sewaktu mereka nak meminta kerja yang akan datang. Adakah sudah tiba masanya kerajaan lebih tegas kepada sektor swasta, dan seperti yang saya tanya sebentar tadi, perlu lihat kepada next step, sesuatu yang lebih tegas, mungkin memperkenalkan undang-undang untuk mewajibkan sektor swasta memberikan pampasan yang lebih adil kepada pekerja mereka. Sebagai contoh, ada had antara gaji paling tinggi dengan gaji paling rendah. Adakah sudah tiba masanya? Adakah ia terlampau radikal? Sanders buat apa? Disparity tax. Tapi beliau digelar sebagai sosialis selalunya. No, you don't want adakah ia terlampau radikal di negara ini? Tidak. Saya rasa disparity tax tu make sense, right? It makes sense. Kalau syarikat tak ikut cakap, exactly. Adakah itu akan menakutkan pelabur? Nak takut apa? Patutnya kita bercakap kalau top 10% takkan nak dapat gaji sampai 50 kali ganda daripada pekerja peringkat bawahan. Yes. So kalau ada kurangnya jurang, I think it's acceptable. Tidak akan menakutkan syarikat-syarikat MNC yang mahu masuk dan bertapak di Malaysia. Tak takut pun. Kalau kita nak rely kepada keuntungan besar pada syarikat bahawa dia nak masuk Malaysia ni, dan Malaysia sampai bila akan kalah. Yep. Kita kena yakin kepada modal insan kita. Kita kena yakin pada kemampuan intrinsik kita. Dan bukannya kita nak harap keadaan sekarang di mana setiap RM1 penjanaan KDNK ni 35 sen saja yang pergi pada pekerja. Yang lain gimana masuk poket shareholder, which means they're already making profits. They're already making our higher. GLCs. You can Correct. start with our Start GLCs. with our GLCs. Put a rule di mana nisbah gaji antara top dengan median tak boleh lebih X. Tentukanlah apa X. Yes. Kita berhenti seketika. Kita akan sambung selepas ini. Okey, Dialog 3 Penjuru kembali selepas ini. Kita tak banyak masa lagi, kita mungkin ada lebih kurang 10 minit lagi. Banyak lagi kita nak bincangkan. Tadi kita dah bincangkan banyak. Tapi saya nak sentuh satu aspek ekonomi yang sangat penting sejak mungkin setahun, 2 tahun lepas, iaitu gig economy.
Saya nak mulakan dengan saudara Syahril dulu tadi. Apa pendapat saudara Syahril berkenaan dengan gig economy? Kerana ia bagus, kerana ia memberikan peluang untuk kita jana pendapatan. Khasnya pasca pandemik ini hilang pekerjaan dan sebagainya boleh menjadi penghantar makanan. Tetapi pada masa yang sama ia juga mungkin akan menyebabkan seseorang individu itu hilang 2 ataupun 3 tahun bekerja sebagai pekerja dalam gig economy. Waktu itu boleh digunakan untuk menimba pengalaman sebagai contoh dalam dunia korporat. Jadi 2-3 tahun sudah hilang begitu saja. Jadi apa pendapat saudara Syahril berkenaan ini? Pandangan saya tentang gig ekonomi terutamanya seperti mana yang kita faham lah, iaitu banyaknya di contoh pertama yang datang ke minda mana-mana orang cakap tentang gig ekonomi adalah delivery. Bagi saya ia hanya merupakan stop gap measure. Satu penyelesaian ataupun bantuan peluang jangka pendek untuk selesaikan ataupun untuk menangani hakikat tersebut. Kalau kita setuju bahawa ini adalah short term, saya kira perlu ada satu pemantauan yang mana mungkin sekarang sebab baru singkat kan, jadi tak cukup masa lagi. Perlu ada satu pemantauan untuk melihat berapa ramai yang stay melebihi setahun, berapa ramai yang stay melebihi 2 tahun. Dan perlu ada satu intervention khas untuk kelompok ini. Itu poin pertama. Kalau dia dah melangkaui, katakan kita rasa 2 tahun lah. Katakan kita rasa 2 tahun tu adalah, kalau lebih 2 tahun tu lebih banyak opportunity cost dari segi pengalaman dan sebagainya, seperti mana Saudara Luqman sebut, yang mana kita tak nak benda ini jadi dibudayakan. Jadi kalau kita ambil ketetapan tersebut, perlu ada pemantauan. Sekarang ni saya tak rasa ada pemantauan tu. Point 1. Point 2, saya setuju dengan Wabi Nurul kata tadi, dan think tank yang mana saya terbabit pun ada bercakap juga tentang perkara ni. Kebajikan kepada pekerja gig ni mesti dilihat secara cukup menyeluruh supaya ia tidak menjadi satu alasan ataupun kelompongan di mana hak-hak pekerja yang pergi pada pekerjaan lain tidak wujud langsung dalam gig ekonomi. Maksudnya KWSP dan SOKSO dan sebagainya. Ya, semua itu perlu dilihat. Sekarang ni ada short term measure juga yang mana kerajaan buat, tapi take up rate-nya amat rendah. Dan saya kira perlu ada kebertanggungjawaban kepada syarikat-syarikat ini juga. Kalau dulu kita lihat startup ni sebagai syarikat yang kita nak bagi kebebasan sebab ia menjana peluang pekerjaan yang baru, sebab ia exciting dan sebagainya, yes, mungkin ada sandbox, ada perkara-perkara tertentu yang kita boleh park sekejap supaya dilonggarkan sikit, tapi not sampai bila syarikat besar macam Grab, kalau kita boleh sebut Grab, Foodpanda ni semua ni, saya rasa it's not really startup seperti mana yang kita nak excited sangat, sebab dia orang dah established companies ni and their valuation is bigger than most traditional companies that exist dalam Malaysia ni. Jadi perlu dilayan ataupun perlu dipantau, dan perundangan-perundangan yang diaplikasikan kepada mereka perlu juga mencerminkan kedudukan mereka sebagai syarikat yang besar, bukan lagi diberikan keistimewaan yang terlalu panjang. Jadi bagi saya, short term measure, what we have to see is pemantauan berapa lama seseorang duduk dalam pekerjaan tersebut, dan kalau boleh diganti dengan peluang pekerjaan yang dijana oleh sektor swasta yang lebih baik, dan juga untuk kali ketiga jaminan pekerjaan yang memberi mereka pendedahan, sebab jaminan pekerjaan pun akan memberi peluang-peluang pekerjaan yang mungkin short term, tetapi ada pengalaman yang lebih baik daripada hanya apa yang dapat dalam gig ekonomi sekarang. Bukanlah kita merendahkan maruah itu, tetapi kita tak boleh nafikan ada peluang yang mungkin lebih baik bagi mereka. Dan nombor 2, juga menyumbang kepada keprihatinan ekonomi seperti mana saya sebut tadi. Syahril dah berjaya menyebut skim jaminan pekerjaan dah beberapa kali dah untuk kita ingat berkaitan dengan skim itu. Syahril dia nak sokong. Tapi okey, YB Izzah ada sebut tadi idea radikal, tapi mungkin desperate times call for desperate measures. Adakah YB setuju dengan skim jaminan pekerjaan yang Syahril cadangkan? Saya rasa penting untuk kita bawakan dalam perbincangan, lebih-lebih lagi bila melibatkan peringkat PBT, peringkat kerajaan negeri, peringkat institusi itu sendiri. Kerana Malaysia kadang-kala masalah pewujudan penjawatan terlalu berpusat atau dipusatkan. Jadi kadang-kala peringkat persekutuan kita kena ambil kira apa yang diperlukan oleh Department of Infectious Diseases, PPUM contohnya, Universiti Melaya, ataupun di kawasan Krian. Tak mungkin peringkat pusat mampu melihat keperluan mereka. Jadi beberapa syarat harus dipenuhi, tapi saya suka kerana pada saya bila nak mencari penyelesaian, inilah masanya. The pandemic is the best opportunity. Kalau nak buat benda yang sama, kita akan bercakap lagi tahun depan tentang tak cukupnya kerja mahir bagi graduan. Okey.
Sejak hampir sejam yang lepas, saya dah dapat garap banyak idea inisiatif cadangan yang bernas untuk kita laksanakan. Sama seperti bila saya temu ramai tokoh-tokoh muda dalam politik maupun di luar politik yang lain. Tapi seringkali kita lihat dia tidak akan naik idea-idea ini kepada peringkat yang paling atas, iaitu ia akan dilaksanakan. Apabila sampai ke satu stage ia seolah-olah terhenti. Diskurs kita di level ini sangat bagus, iaitu sangat kita alu-alukan walaupun berbeza parti dan sebagainya, tapi somehow bila dia naik ke peringkat kepimpinan tertinggi ia tidak akan dilaksanakan. Jadi mengapa? Apa halangannya di situ? Saya mula dengan YB Nurul Izzah. Ya, dalam isu ini sometimes kita perlu pemimpin untuk menjawab persoalan itu sendiri. Apakah keutamaan kita? Kenapa kita nak sangat jadi pemimpin di peringkat tertinggi? Pada saya mudahlah kan, kerana saya seringkali diingatkan oleh anak sulung saya, 5 tahun dapat jadi ahli parlimen, kita mewakili rakyat. Kita boleh laksanakan program untuk bantu, lepas tu mama kena cari kontrak seterusnya lah kan daripada rakyat semasa menerusi pilihan raya. Tapi saya merasa ini peluang yang tak boleh kita kesampingkan. Adakah YB merasakan 2 tahun Pakatan Harapan berkuasa tidak cukup pada ketika itu? Pada saya begini, kita ada pilihan raya, semua ada diberikan peluang dan kita tak boleh ambil masa terlalu panjang. Kerana itu daripada peringkat awal, semasa saya menjadi ahli parlimen, dapat je Permatang Power buat baseline study. Dapat saja nak laksana MPI, Multidimensional Poverty Index punya study. Saya setuju, memanglah kalau boleh nak satu penggal, kan? Kurang-kurangnya itu yang kita dipilih menerusi pilihan raya untuk laksana. Tetapi apapun, dalam kesempatan yang ada, kita mahu siapa sahaja yang bergelar Perdana Menteri sekarang, anggota kabinet, mengambil kira semua idea ini secara serius. Because pandemik pada saya bercakap tentang kehidupan orang. Orang sedang struggle, orang tak ada kerja. Jadi kita ni yang bergelar pemimpin, wakil rakyat, anggota kabinet, lebih-lebih lagi lah kena melaksanakan apa yang kita perlu. Menjaga amanah dan menunaikan tanggungjawab. Ramai yang mendakwa bahawa ahli politik ni kebanyakan mereka out of touch. Very much. Jadi YB apabila melepaskan semua jawatan politik pada dahulu, saya tak ingat mungkin setahun lepas, 2 tahun lepas macam tu. Kekal menjadi ahli parlimen tapi letak jawatan dalam parti dan sebagainya, jawatan kuasa TVET. Adakah YB boleh melihat perkara-perkara ini dari luar dan mempunyai perspektif yang segar berbanding ketika YB berada di dalam? Macam soalan Back to the Future. Saya merasa memang banyaklah yang saya belajar dalam 2 tahun ini. Dan yang paling mengesankan adalah bila kita bekerja di lapangan. Kita juga melihat bahawa kuasa yang ada dalam tangan ahli politik itu sewajibnya diguna pakai untuk mengubah kehidupan rakyat. Saya ingat lagi, saya baru minggu lepas pergi ke penjara Kajang Headquarters. Kerana kita dalam grup melaksanakan reformasi penjara. Jadi saya fikir daripada penggal pertama hinggalah sekarang masih lagi bergelut dalam agenda reformasi penjara. Tapi saya setuju kalau kita bergerak di peringkat lapangan, sama ada idea untuk mengenal pasti kemiskinan ataupun idea untuk mewujudkan pekerjaan, kita sentiasa dipaksa untuk mendekatkan diri kita dengan realiti rakyat semasa. Kerana bila kita cuba bawakan penyelesaian, ia haruslah konkret dan memberi kesan yang terbukti. Tapi pada masa yang sama saya setujulah, without government agreement, pelaksanaan itu paling penting. YB Khairil, perbincangan kita di peringkat ini seringkali sangat bernas dan bagus dan mencabarkan pelbagai idea yang sangat bagus. Tetapi pelaksanaan ia tidak bermakna jika ia tidak dilaksanakan, sekurang-kurangnya sebahagian jika tidak sepenuhnya pun. Di mana halangan itu untuk kita laksanakan semua idea ini yang ada pelbagai dalil dan bukti dari segi data akademiknya dan sebagainya? Di mana halangannya untuk dilaksanakan untuk memberikan real world benefits kepada rakyat melebihi retorika politik? Sebab itu saya nampak daripada kedua ahli panel tadi, saya rasa kita kena bagi peluang kepada kerajaan, sebab apa yang kita bincang hari ini telah pun dijanjikan oleh kerajaan, iaitu Majlis Pekerjaan Belia ataupun Majlis Kerajaan Negara, yang di mana dia memfokuskan kepada 500,000 peluang pekerjaan dalam bajet 2021. Dan pada saya inilah political will. Maknanya kalau ahli politik ataupun kerajaan yang duduk di peringkat eksekutif tidak melaksanakan janji ini, maka mereka akan dihukum oleh rakyat ataupun anak muda pada PRU yang akan datang. Jadi saya rasa peluang perlu diberikan kepada mereka untuk menguruskan. Di samping itu,
di sini saya nampak ada titik pertemuan yang sama di antara kami bertiga, iaitu di mana kita mesti menyelesaikan masalah pengangguran. Itu titik pertemuannya dengan idea-idea yang pelbagai. Baik, saya bawa kertas yang sama pengangguran kepada Tan Sri Perdana Menteri pada bulan 9 tahun lepas. Kita bawa idea bagaimana nak menyelesaikan dan Tan Sri cukup terbuka. Idea kami ialah mewujudkan satu majlis pekerjaan belia yang di mana di dalamnya terkandung agensi-agensi terbabit. Dan saya kata kat Tan Sri Perdana Menteri, saya kata since that dia merupakan satu pendekatan holistik, maka nak tak nak Tan Sri yang kena jadi pengurusinya. Dan alhamdulillah dalam bajet dibentangkan Majlis Pekerjaan Negara yang dipengurusikan oleh Tan Sri. Poin saya ialah kalaulah pemimpin-pemimpin pemuda macam kami ini, pemimpin-pemimpin muda, saya minta maaf, YB Izzah, kalau kita boleh duduk bersama dan kita buat suara bersama, melepasi daripada batasan politik, bukan saya memakai cap ketua pemuda PN ataupun ketua pemuda PAS, bukan Izzah daripada PKR ataupun bukan Syahrir daripada UMNO, kita duduk atas membawa suara anak muda. Sebab tadi kami bincang 3 orang tadi, banyak sangat idea-idea yang sebenarnya kita boleh angkat kepada kerajaan. Dan saya yakin dengan kalau bertiga ini kita boleh bawa suara itu, maka suara ini akan mewakili anak muda seluruhnya di bawah. Okey. Soalan jujur. Seperti yang saya sebut sebentar tadi. Ramai yang mendakwa ahli politik ini out of touch. Mungkin mereka berniat baik, betul. Bukan nak kata mereka tidak berniat baik, tapi mereka out of touch. Jawatan tinggi, gaji berbelas berpuluh ribu, adakah mereka benar-benar faham macam mana rasanya kalau kena kais pagi, makan pagi. Kalau kena kerja hari, diberhentikan kerja. Hari itu, anak, isteri, suami mungkin tidak makan. Adakah mereka benar-benar faham? Saya mungkin tadi Nur Reza dah jawab sikit. Saya nak tujukan kepada YB Khairil dan saudara Syahril. Adakah ahli-ahli politik kita sebahagiannya betul out of touch? Ya, sebahagiannya. Saya menjawab sebahagiannya dan saya kekal kepada pendapat saya di mana jangan jadikan politik sebagai tempat untuk mendapat keuangan. Pada saya, kalau ahli politik ini dilahir daripada dunia pekerjaan, maknanya kami ada kerja dulu. So kita ada keep touch pada di bawah. Bagaimana nak kerja, susahnya nak kerja. Daripada pengalaman inilah, idea-idea kesusahan rakyat itu dibawa sampai ke atas sebagai ahli politik. Masalah ahli politik kita ialah yang mana mereka menggunakan politik untuk mendapat kekayaan, untuk mendapat pekerjaan. Mereka tidak ada idea untuk membina rakyat. Sebab itu saya katakan ada sebahagian ahli politik yang begitu dan sebahagiannya tidak. Dan saya mohon supaya rakyat memberikan peluang kepada sebahagian ini yang kebanyakannya adalah golongan muda yang mereka juga ada pengalaman di tempat kerja masing-masing dan mereka ini perlu diangkat. Walaupun mereka ini bukan wajah politik, barangkali daripada NGO, daripada NGI, mereka perlu diberikan ruang. Barangkali dalam kursi senatorship kalau mereka tidak bertanding dalam pilihan raya supaya mereka boleh membawa idea-idea anak muda ini jejak kepada sistem eksekutif dan juga legislatif yang ada dalam negara ini. Kena buka parlimen lah. Ya. Syahril, adakah ahli politik benar-benar out of touch? Adakah adil kenyataan ini? Malah ada yang mengatakan baru-baru ini kenyataannya adalah bersyukur walaupun gaji rendah tapi masih lagi ada kerja. Saya pernah. Sebab penting untuk rakyat, penting untuk rakyat mempercayai bahawa ahli politik benar-benar bercakap bagi pihak mereka dan memperjuangkan mereka. Niat itu mungkin baik, tetapi seperti mungkin hidup itu berbeza. Jadi mereka mungkin tidak boleh betul-betul relate dan mereka mungkin out of touch. Do you think this is fair statement? Yes, a qualified yes. Sebab dan saya rasa apa yang saya nak sebut ni bukan hanya dari segi out of touch, tapi dari segi industri politik itu sendiri. Pandangan saya mungkinlah sistem politik kita ni terlalu didominasi oleh career politicians. Career politicians ni maknanya dia habis universiti atau habis belajar dia terus masuk politik. Dan tak salah ya, saya tak kata mereka yang bergelumang daripada umur 21 tahun sampailah ke 75 atau 80 tahun tu ada. Tak, saya tak kata salah. Tapi perlu juga lebih ramai yang ada pernah pengalaman bekerja di luar. Pernah pengalaman umur 22 tahun terketar-ketar nak cari kerja, nak mengharapkan apa ni, dia solat hajat dulu sebelum besoknya nak pergi interview sebab takut tak dapat. Jadi perlu juga figura-figura seperti itu yang terbabit dalam politik supaya bukan hanya dari segi pengalaman tetapi dari segi kesedaran mereka bahawa politik ini bukan satu perkara yang menjadi hak dan be all and all. Tadi off air YB Nurul dia kata no one is indispensable. Yang saya ada joke sikit tapi sebenarnya that is true.
kita sendiri pun kena sedar ada masa ada masa nanti yang mungkin kita dah tak relevan dan kita ni tak adalah special sangat. Jadi kalau ahli politik semua boleh sedar bahawa none of us is so special, that you are better daripada orang lain, that somehow you are smarter daripada orang lain, and that is not easy sebab kadang-kadang politik ni berasaskan ego, berasaskan adulation, orang suka kita, orang tepuk kita punya ucapan, itu buat kita rasa best. Tapi kita tak boleh sekali-kali shock dengan perkara tersebut, kerana bila kita shock dengan perkara tersebut, dia masuk pada kepala dan kita akan rasa kita ni hebat, dan waktu itulah kita akan double down on our out of touchness. Jadi akhir sekali saya juga mengharapkan, macam saya sebut awal tadi, lebih ramai mereka yang macam Wabi Harim, macam YB Izzah, yang macam kawan-kawan saya yang lain yang mungkin pernah bekerja dalam NGO, pernah kerja dalam syarikat swasta, yang ada pengalaman hidup biasa dulu, barulah dengan pengalaman tersebut dia menyumbang kepada sistem politik. Saya mahu akhiri dengan YB Izzah secara ringkas, kita ada lebih kurang seminit lagi. Saya mula dengan YB Izzah, saya akhiri dengan YB Izzah, macam nak menambah sikit tadi kan, jadi kita berlaku adil lah. YB Khairil mengatakan kebanyakan ahli politik yang in touch ini kebanyakannya golongan muda. Syahril mengatakan mungkin didominasi oleh career politicians dan sebagainya yang mungkin mendabik dada kerana mereka sentiasa mendapat sambutan, ditepuk dan disambut dan sebagainya. Kita bercakap dalam kerangka graduan dan anak muda. Itu topik perbincangan kita hari ini. Jadi dalam kerangka ini, adakah adil untuk kita mengatakan bahawa sudah tiba masanya untuk sosok-sosok lama politik ini sama ada berundur ataupun mungkin mengambil back seat sedikit dan memberi lebih banyak kepada golongan ahli politik muda? Sebenarnya saya nak menggunakan contoh keanggotaan kabinet di Amerika Syarikat dan di UK sebagaimana diperincikan oleh Michael Sandel, bukunya The Tyranny of Merit. Kerana bila dilihat ada ramai lagi perwakilan daripada Kesatuan Pekerja, daripada anak muda, daripada yang lebih berumur, yang tidak pergi universiti pun, lagi adil dasarnya. Tapi bila semua kabinet tu anggotanya daripada kelompok yang sama, elit yang sama, geng yang sama, latar belakang yang sama, universiti yang sama, memang hancurlah dasarnya kerana dia tak boleh nak menggambarkan keperitan rakyat dalam pengenalan dasar. Jadi pendek kata, sudah tiba masanya lah, ya, apa pun kita melibatkan suara dan peranan masing-masing sebagaimana yang disebut oleh Saudara Syahril. I mean, sometimes in life kita kena lebih bersifat rendah diri lah. There's nothing greater than humility. Dan saya rasa tak ramai di politik yang ada sedikit enough degree of being humble. Jawapan yang cukup diplomatik untuk kita selesaikan dan kita rangkumkan perbincangan hari ini. Sesuai dengan Ramadan. Ya. Terima kasih YB Nurul Izzah Anwar, Ahli Parlimen Permatang PAUH, Syahril Hamdan, Ketua Penerangan UMNO Malaysia, dan YB Khairil Nizam Khairuddin, Ketua Pemuda PAS dan Ketua Pemuda Perikatan Nasional. Dan sudah tentu anda di luar sana, netizens di Twitter dan Facebook sebagainya, mesti banyak cadangan yang mereka mahu kongsikan berkenaan dengan perbincangan kita. Feel free to do so di Facebook, Instagram dan juga Twitter Astro Awani @501 Awani, dan feel free juga untuk tag YB kita hari ini dan juga saudara Syahril jika ada yang setuju ataupun ada yang tak setuju. Tag saya pun boleh kerana dia ingat kita perli dia. Terima kasih kerana menonton Dialog 3 Penjuru. Kita jumpa lagi selepas ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.